السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم آتنا ما آتيت به عبادك الصالحين. Yang saya hormati Mudir Madrasah Pusat Tarbiyatul Amal, yang saya kasihi sekalian asatidzah, sekalian pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kurniaan pada kita semua dengan nikmat Allah yang amat besar kepada kita, yaitu nikmat kita memperolehi agama. Dalam hidup ini sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang anak, sebagai seorang Muslim, perkara pertama yang banyak orang tinggalkan adalah akhlak yang baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu li'utammima salihal akhlaq." Nabi kata, aku diutuskan bagi menyempurnakan salihnya akhlak, memperbaiki akhlak, kata Nabi. Riwayat lain, makarimul akhlak. Sebab itu perkara yang mendahului akan ilmu adalah akhlak yang baik. Akhlak ini sebenarnya satu perkataan yang pendek, tetapi perkara yang besar. Barakahnya seorang anak itu dengan akhlak yang baik. Barakahnya seorang murid itu dengan akhlak yang baik. Barakahnya seorang guru itu dengan akhlak yang baik. Barakahnya seorang hamba Allah itu dengan akhlak yang baik. Jika akhlak ini tidak mendahului akan ilmu, nescaya kemuliaan ilmu itu tidak akan kita perolehi. Ilmu ini akan diberi oleh Allah pada siapa yang menuntutnya. Tetapi karamah ilmu itu tidak diberikan oleh Allah kepada siapa-siapa yang tidak memperbaiki dan menyempurnakan akhlaknya. Lalu kita akan bertanya, apa kemuliaan ilmu itu? Kemuliaan ilmu itulah yang Allah sebut dalam Al-Quran. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Bahawasanya orang yang takut kepada Allah di kalangan orang yang berilmu, kata Allah. Maka ilmu ini disebut dalam satu hadis oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu ilman. Ilmu ni dua, ilmu fil lisan dan ilmu fil qalbi. Ilmu yang ada pada lisan, ilmu yang cuma berada di kerongkong kita. Ilmu ini akan
menjadi asbab kita besok didakwa oleh Allah di yaumil akhirah. Kita jangan berada dalam keadaan yang senang. Kita senang hati dulu bila kita ada ilmu. Selagi mana kita tidak duduk pada tempat yang disebut oleh Sayyidina Rasul, iaitu ilmu fil qalbi. Ilmu yang ada dalam hati, iaitu ilmu yang disertakan dengan amalan. Maka ilmu ini akan menjadi hujjah. Begitulah Al-Quran. Al-Quran yang kita hafal 30 juzuk. Jangan kita senang hati setelah kita menghafal Al-Quran. Kerana jika kita tidak beramal dengan Al-Quran, Al-Quran ini akan mengheret kita masuk neraka Allah. Al-Quran hujjatun laka wa alaika. Quran ini menjadi penolong kita besok di yaumil akhirah. Wa alaika, kata Nabi, atau sebaliknya. Dia akan mengheret kita menjadi asbab kepada kita ditarik dengan sebab adanya Al-Quran dalam dada kita. Kalian sebagai seorang anak perlu bertanya dalam diri, kenapa perlu ada Al-Quran di dalam dadaku? Saya selalu menasihati anak-anak yang menghafal Al-Quran. Saya nasihat pada semua yang pernah berjumpa dengan saya tentang mereka yang telah hafizul Quran. Saya kata berhati-hati. Kita jangan gembira dulu. Kerana Nabi kata yang boleh memberikan syafaat kepada ahli keluarganya adalah hafizul Quran wa yahmiluha. Mereka yang menghafal Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran. Al-Quran, satu hari seorang bertanya kepada sahabat, mana Al-Quran? Saat itu Sayyidina Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu pada waktu itu. Maka sahabat itu menunjukkan kepada tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah Al-Quran. Apa yang ada pada Nabi, semua Nabi amalkan. Sebab itu Nabi sebut kepada kita Al-Quran hujjatul lak wa alaika. Quran ini dia akan menjadi penolong kita, hujjah kita besok. Atau sebaliknya, kata Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika Al-Quran ini ada dalam hati kita, Al-Quran inilah yang disebut pada awal Al-Quran, Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini la raiba fihi, tidak ada perkara yang tidak benar dalamnya. Tak ada perkara yang tak betul dalamnya. Tidak ada keraguan langsung dalam Al-Quran ni. Tak ada perkara yang tak betul dalam Quran. Dan siapa yang mempercayainya, yang ambil sebagai petunjuk dalam hidupnya, adalah orang yang bertakwa, kata Allah. Hudan lil muttaqin. Maka ilmu yang ada pada kita, Quran yang ada pada kita, kita jadi yakin dengan Allah. Kerana ayat yang awal ini Allah perintahkan kepada kita, bagi tahu kita, tunjukkan kepada kita
La raiba fihi, tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Hudan lil muttaqin, dan dia menjadi petunjuk bagi orang yang takut kepada Allah. Jika kita ada perasaan takut kepada Allah, maka kita akan beramal dengan Al-Quran. Mulut kita keluar perkataan-perkataan yang diajar oleh Al-Quran, perkataan yang baik. Maka sebab itu ulama tasawuf disebut tentang ilmu ini, kemuliaan ilmu, keberkatan ilmu, bukan sekadar kita belajar, bukan sekadar kita tadah kitab, bukan sekadar kita membaca dan menghafal Al-Quran, tetapi adab kita sama-sama kita ini perlu dijaga. Adab kita dengan ilmu ini perlu dijaga. Adab kita dengan guru kita perlu dijaga. Saya nak kongsi masa saya pernah berada dengan guru-guru kami. Masa saya berada dengan guru kami dulu, rumah saya dengan tempat pengajian ni agak jauh. Kami jalan kaki. Sebab daripada tempat pengajian, rumah saya di atas bukit A contohnya. Tempat pengajian ni di atas bukit B. Dia bukan bukit, istilahnya gunung. Ya. Sebab dia tinggi. Kalau kamu pernah tengok gambar-gambar di bumi Makkah, bumi Makkah Al-Mukarramah, dia tak ada istilah bukit, dia istilah gunung. Kalau kamu tengok bukit Gosor, itu bukit yang tak didiami oleh orang. Di bukit kami ni, dia 3 suku daripada Gosor, bukit dia. Jadi selepas pengajian, saya ni sakit perut. Jadi adab kita dengan guru ni sebenarnya, kita tak boleh mendahului guru kita. Ini adab. Kalau kamu pernah baca sejarah Imam Syafi'i, kalau tak silap saya, saat anak guru dia lalu, Imam Syafi'i bangun. Cerita. Jadi orang tanya, wahai Syekh, Imam Syafi'i atau Imam Malik? Antara dua lah, sebab saya tak ingat. Jadi, bila Tok Guru ni, sekejap dia bangun, sekejap dia duduk, sekejap dia bangun, murid dia tanya, kenapa Syekh? Adakah Syekh tidak selesa? Maka apa kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Saya, kat situ saya lupa. Imam Syafi'i atau Imam Malik? Maka, katanya, saat aku bangun, ketika itu anak pada guruku sedang lalu. Ketika dia telah lalu, maka aku duduk. Saat ini, apa yang ditunjukkan kepada kita tentang adab yang baik. Ulama ajar kepada kita tentang adab yang baik. Sebab itu, kata ulama, dalam ilmu bukan sekadar kita jaga guru kita. Kita berbuat baik, jaga adab dengan guru kita, tetapi sama-sama kita. Perkataannya, perkara yang kadang-kadang kita lupa. Kita gunakan barang-barang daripada kawan kita tanpa keizinan kawan kita. Benda ni nampak macam kecil, tetapi ia mempengaruhi dalam ilmu. Kita rasa kita guna barang kawan kita, contohnya sabun, selipar dan sebagainya, tanpa keizinan kawan kita. Kita rasakan bahawa perkara itu kecil.
nanti saya pulang balik. Tetapi pada sisi perjalanan ilmu, dia memberi kesan yang besar kepada ahlul ilmi. Kerana di antara syarat seseorang itu untuk mendapat keberkatan ilmu, maka wara' ini menjadi salah satu syarat. Wara' ini menjadi salah satu syarat untuk kita menjadi ahlul ilmi. Jadi tak kala masa saya cerita saya di Mekah dulu. Jadi lepas habis pengajian, saya sakit perut. Sakit perut sangat. Jadi jalan nak balik ada dua laluan. Satu jalan jauh, jalan kena duduk lalu bawa bukit tu, jadi jauh lah. Satu lagi kena cross jalan tengah bukit. Jadi kebiasaan laluan guru saya jalan yang dekat. Jalan dekat. Jadi sebab kita tak nak mendahului jalan yang dilalui oleh, tak nak potong dia. Dia lalu jalan ni, kita pun lalu juga jalan sama, kita potong dia. Yang ni tak ada adab. Jadi saya ambil jalan jauh. Tapi Allah nak tunjukkan satu ilmu pada saya. Allah nak tunjukkan satu ilmu. Kami bertemu juga, walaupun saya ikut jalan jauh, saya muda lagi masa tu, 23. 23 ni lari laju ni. Guru saya hampir 100. Dia jalan slow, pelan. Allah nak tunjukkan. Sampai di sempang yang sama, guru saya sampai dulu. Terkejut saya. Ketika tu dia sedang tunggu saya di sempang. Saya sampai, dia ada dekat sempang tu. Dan saya sampai waktu tu. Bila saya sampai, dia tanya. Sebab guru saya ni, dia orang Fatani. Dia hidup di Makkah Al-Mukarramah hampir 50 tahun. Sampai dia tanya, "Bapa gaduh ngak?" Orang tanya ni cakap ujung-ujung, "Bapa gaduh ngak?" Dia gaduh ngak, bapa. Dia tak ingat sangat, dia ngak ujung. Kata sakit perut bapa, dia kata. Sakit perut, saya kata. Berasa nak berok, kata gitu. Dia gelak. Suka dia. Ketika suka itulah saya terbuang air dalam kain. Masa dia suka tu saya tak tahan sangat lah. Suka satu hari selepas daripada peristiwa itu, saya tanya baba. Nama guru saya Baba Husin Suraj. Orang panggil Baba Sin. Baba Sin Bukit Ajian. Saya tanya Baba, tak apa hari itu saya jumpa Baba, tanya, Baba, kenapa Baba suka masa saya terberok dalam kain? Dia kata, antara sifat ahlul ilmi adalah adab. Sifat ahlul ilmi adalah adab ketika tingginya adab seorang murid dia. Ketika itulah tingginya kemuliaan ilmu pada sisi dia. Setinggi mana kita jaga adab kita, setinggi itulah tempat ilmu itu yang Allah beri kepada kita. Jangan risau. Ya. Ilmu ni siapa pun Allah bagi. Sebenarnya orang Yahudi pun hafal Quran. Orang Yahudi pun ada yang menjadi guru hadis. Tetapi kenapa Allah tak beri kepada mereka iman dan Islam? Ilmu ni Allah akan bagi pada semua orang. Begitu juga dunia ni. Dunia ni Allah akan bagi pada semua orang.
Tetapi pada orang yang Allah muliakan, dunia ini menjadi asbab dia dekat dengan Allah. Begitu juga ilmu dan Al-Quran. Al-Quran yang Allah bagi kat semua orang. Kita jangan iri hati dengan orang yang dapat Al-Quran. Tetapi iri hatilah orang yang mendapat kemuliaan Al-Quran. Kita jangan kata, mu hafal dah 15 juzuk, bertambah dah boleh lagi. Ya. Jangan iri hati macam tu. Iri hatilah apabila dia telah mendapat kemuliaan Al-Quran. Saat itulah hebatnya, bila kita dapat kemuliaan ilmu ini. Guru saya, bila saya belajar dulu, guru saya cakap apa? Siapa yang pergi jual, mana pergi berjual lah. Orang Thailand memang cakap itu, orang petani. Saya dulu fasih cakap petani, tapi dah lama saya tak fasih. Saya banyak belajar cakap Terengganu, jadi lupa cakap petani. Bodohnya saya. Orang bodoh ni, dia bila dapat satu ilmu, dia lupa ilmu alam. Dulu saya cakap petani, orang Kelantan kata, datang mana? Datang daripada petani juga. Ya. Baik. Guru saya kata, masa kami belajar dulu, siapa yang pergi berjual, masa tahun saya dulu, jual tasbih kokka dengan jual tepian. Ya. Siapa berjual itu bukan murid aku. Saya masa tu ada anak 3 orang. Anak 3 orang, saya bawa isteri. Anak saya kecil-kecil. Minum susu. Zaman tu susu mahal lagi. Air nak kena beli. Air ni 1 bermil. Kita sini panggil ton ram. Besar sikit daripada ton ram. 1 bermil tu, masa zaman saya dulu, dalam 15 rial. Zaman saya. Seminggu sekali isi. Tapi air kena jimat. Mandi sikit-sikit, nak basuh berak sikit-sikit, ambil uduk macam Nabi ambil. Bukan sebab nak ikut sunnah, sebab air tu susah. Itu. Kalau air senang air, buka lah, besar-besar sikit. Jadi, ketika guru kami bagi tahu siapa yang sibuk berjual, maka bukan murid saya, dia kata. Tadi waktu tu, saya ni bila anak banyak, saya pergi jumpa Syekh. Saya pergi jumpa bapa. Saya tanya dengan bapa, macam mana saya? Anak saya minum susu, anak saya pakai pampers. Tahun 93, pakai pampers tak? Bapa kata gini dengan saya. Dia kata, jika kamu belajar hadis, dan kamu tak percaya dengan hadis. Masa tu saya terpukul kat sini. Dia kata, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mengajar dan orang yang belajar, kafalahu rizqahu. Allah jamin rezekinya. Saat bila guru saya kata, kalau kamu yang belajar ilmu hadis, tapi kamu tidak mempercayai kalam hadis, kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma faidatu. Apa faedah kamu belajar hadis? Kita yang belajar hadis tetapi kita tidak meyakini hadis. Kita yang belajar Al-Quran, kita tidak meyakini Al-Quran. Contohnya, saya suka bawa ayat ni dalam kuliah. Orang selalu ada masalah. Kadang kalau kita belajar, apa masalah kita? Susah nak
susah nak hafal Quran, susah itu, susah dan ini. Apalagi masalah kita perbelanjaan. Kadang kita bukan daripada keluarga yang senang, belanja kita agak susah. Kita belajar Al-Quran dan kita hafal Al-Quran. Jalan keluarnya semua daripada Al-Quran. Ya. Kenapa kita tidak meyakini Al-Quran? Saya nak kongsi sikit, Ustaz. Zaman COVID 2 tahun dulu, sekolah saya tak tutup. Kami masih dapat semayang jamaah di madrasah Tarawih bulan Ramadan 2 tahun. Dapat semayang, dapat raya sama, alhamdulillah. Masa itu seluruh sekolah-sekolah ini diarahkan tutup. Tapi Allah ini sungguh maha besar. Surat ini tak sampai arahan ini tak sampai di madrasah ini. Apa yang saya nak bagi tahu, ketika kita yakin dengan apa yang ada dalam Al-Quran, iaitu kalam Allah. Allah sebut dalam Al-Quran ayat ini masyhur. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takut kepada Allah, maka Allah selesaikan semua masalah dia. Apa masalah kita? Kita susah nak hafal Quran. Ini masalah saya. Bertakwa kepada Allah. Takwa ini apa? Kita buat apa yang Allah perintahkan dan kita tinggal apa yang Allah tegak. Kalau dalam belajar, apa yang saya sebutkan pada awal, kita nak mandi, kita tak ada sabun. Lalu kita nampak sabun kawan kita. Jika kita ada takwa, kita takkan ambil sabun kawan kita ni. Kerana apa? Kerana ini bukan hak aku. Jika aku ambil, memang tidak ada milik, tidak ada pemiliknya. Kawan aku tak ada. Tapi kita jangan lupa, Inna Allah sami'un basir. Inna Allah sami'un alim. Allah ini maha melihat. Allah ini maha mendengar. Allah ini maha mengetahui. Jika kawan aku tak ada, tapi jangan lupa yang Allah itu ada. Kawan aku tak nampak, tapi jangan lupa Allah ini maha melihat setiap perbuatan kita, perkataan kita dan tingkah laku kita. Saat itu, masalah yang kita hadapi tidak akan selesai. Kita susah nak belajar kerana kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana kita nak selesaikan masalah perbelanjaan kita? Saya daripada keluarga yang bukan senang. Tapi jangan lupa, kita bukan dari keluarga yang kaya. Tetapi kita mempunyai Allah yang maha kaya. Kita belajar macam itu. Kita ada Allah yang maha kaya. Allah tidak akan pernah miskin sampai bila-bila. Kita belajar ilmu tauhid yang mana Allah ini bersifat dengan istighna. Macam mana aku nak selesaikan masalah ini? Allah ajar kepada aku, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kurnia kepada kita rezeki yang tidak disangka-sangka. Saya waktu di Mekah dulu, saya tak kerja. Selama saya berada masa mengaji, bahkan mengaji lah, saya duduk sebenarnya, tak mengaji pun. Lepas itu saya antara murid yang paling bodoh sekali. Orang lain boleh baca kitab besar-besar, saya tak boleh. Saya baca kitab kecil-kecil. Murid yang paling tak pandai sekali. Masa saya belajar dulu, saya tak berniaga, saya tak ini. Ayah saya orang miskin. Tapi alhamdulillah, anak saya tak pernah tidak menyusu.
Anak saya tidak pernah tidak pakai pampers, anak saya tidak pernah tidak makan, dan saya tidak pernah tidak makan. Talajah kami, peti ais kami sentiasa penuh dengan daging kambing. Daging kambing. Wudu tak pakai botol masa tu. Kami pakai, sini panggil apa? Yang besar ni tu. Pasu ke tempayang? Tempayang besar. Labu. Jadi mana? Tak jenis tak pakai botol lah. Saya makan wudu tu, saya belajar makan wudu waktu saya di Mekah. Pelik. Orang belajar makan wudu di Terengganu atau di Kelantan. Saya belajar makan wudu masa saya di Mekah. Saya buat kuah. Ambil tu pakai tu. Makan gitu. Tu, katanya di antara ilmu yang saya belajar waktu saya di Mekah dulu, makan wudu. Sedap wudu ni. Baik. Saat itu, ketika kita ikut apa yang Allah perintahkan, saat itulah Allah kurniakan kepada kita apa yang ada di dalam Al-Quran. Saat kita bertakwa kepada Allah, saat kita jaga seluruh perintah Allah, mengikut haknya, apa perintah Allah, hak sebagai seorang anak, apa perintah Allah, hak sebagai seorang ibu dan ayah. Itu saya pesan dengan anak semua. Sehebat mana pun kalian, jangan lupa mak dan ayah. Saya nak tanya anak-anak pelajar, siapa yang dalam bulan ini mak ayah dia datang, dia cakap dengan mak ayah dia, ayah, ibu, tolong doakan abang ataupun tolong doakan adik. Siapa tolong angkat tangan? Boleh tak? Cakap tolong doakan saya. Siapa? Tolong angkat tangan tinggi-tinggi. Ikhlas billah. Allah mengetahui apa yang pernah kamu buat. 1, 2, 3, 4. Lambatnya angkat tangan. Very slow lah. Very, very slow. Okey, ada dalam 8 orang. Baik, tak? Okey, bagus. Sebenarnya, kamu adalah orang bijak. Kenapa? Di antara kunci kejayaan suatu perkara bagi seorang anak adalah ibu dan ayah. Macam mana hebat pun kita, tetapi kita tidak mengambil peluang tempat sebagai seorang ibu, tempat sebagai seorang ayah. Saat itu, kita tidak akan dapat kemuliaan ilmu. Perkara ini saya nak kongsi. Waktu saya tengah seronok ngaji dulu, ayah saya hantar surat. Daripada Malaysia, dia hantar surat. Ayah saya bukan orang yang suka tulis surat. Ayah saya garang. Garangnya ayah saya ni dan tegasnya ayah saya, kalau saya tak sembahyang tahajud, dia akan pukul saya dengan kayu besar ni. Masa tu umur saya 20 ke atas. Saya dah kahwin masa tu. Garang tak garang ayah saya? Tak. Saya tak sembahyang tahajud je. Dia kata apa? Mana mungkin seorang yang alim, kata dia, untuk duduk pada tempat ahlul ilmi, dia meninggalkan tahajud. Mana mungkin seorang yang penuh dadanya dengan Al-Quran dan ilmu, dia tidak bangun malam.
Tak ada sejarah. Kamu carilah, dia kata. Kamu belajar jauh. Carilah Imam Syafi'i. Macam kamu tak tidur waktu malam. Imam Maliki, Imam Hanbali. Kamu cari ulama mana yang tidur seperti kamu. Tegas dia. Dia kata apa? Ilmu Allah bagi pada semua orang. Al-Quran Allah bagi pada semua orang. Tetapi kemuliaan ilmu tidak akan kamu perolehi daripada Allah. Tak dapat. Itu garangnya ayah saya. Saya tak sembahyang tahajud. Kami duduk di kawasan madrasah, Ustaz. Kawasan madrasah. Ayah saya ni pukul 4 pagi dia akan pusing seluruh madrasah. Dia buat apa? Dia akan pergi di rumah anak-anak dia. Lepas subuh dia akan bagi tahu. Orang ni tidur tak bangun. Orang ni tidur tak bangun. Orang ni tidur tak bangun. Jadi dia kata apa? Seseorang yang baik adalah orang yang hampir kepada Allah. Seseorang yang saleh itu bukan pada bentuknya. Orang yang saleh itu bukan cantik serbannya. Orang yang saleh itu bukan cantik jubahnya. Orang yang saleh itu bukan cantik tempat ridaknya. Orang yang saleh itu adalah orang yang takarub kepada Allah. Besok pagi dia beritahu. Jadi pukul 4:30 tu kita kena bangun baca Quran. Dia nak dengar anak dia bunyi baca Quran. Ayah saya macam tu. Satu hari saya tipu ayah saya. Saya tak baik saya. Jadi saya tahu, saya dengar dah bunyi ayah saya nak lalu dalam kain kebor. Saya kata, Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengar dah. Kadilan lalu. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah. Dia batuk. Dia batuk tu saya tahulah dia tahu saya dalam kain kebor. Naik sembahyang subuh, kata dia bagi tahu. Dia kata, mu boleh tipu orang, kata. Mu tak boleh tipu Allah, kata. Kata macam mana ayah saya tahu, kata. Ayah saya luar rumah, saya dalam rumah. Dalam rumah tu dalam bilik lagi. Dia boleh bagi tahu saya, mu boleh tipu orang, tapi mu tak boleh tipu Allah. Kata. Apa yang saya belajar dalam peristiwa itu? Saat kita berbuat sesuatu perkara selain daripada Allah, maka tak mungkin kita memperoleh apa yang Allah sediakan pada kita. Kenapa? Bila kita buat kerana orang, tatkala orang ini hilang, orang ini ghaib, orang ini tak ada, kita akan kembali kepada kejahatan. Tetapi apabila kita berbuat sesuatu perkara kerana Allah, Allah tidak pernah tidak ada. Kerana mustahil bagi Allah itu adam. Saya pesan dengan murid saya, jika kalian tidak ada perasaan malu dengan yang ada ini, bagaimana kalian boleh malu pada yang ghaib? Saya pesan kat murid saya, kalau dengan saya kalian tak boleh malu, kalian tak boleh jaga, macam mana kalian nak jaga Allah? Kenapa? Guru kita nampak tak? Nampak kan? Kita nampak tak guru kita? Sebenarnya dengan guru ni bukan takut, tapi sayang. Kalau kita takut,
Masa guru kita tidak ada, kita kata kuring. Boleh dah. Nak buat ni. Sebab Ustaz pergi bandar. Sebenarnya kita lupa. Kalau kita buat semua perkara sebab kita sayang guru kita. Kenapa kita perlu sayang guru kita? Sebab guru kita, dia dah tunjukkan kepada kita suatu benda yang kita tak tahu dalam hidup kita dulu. Dia yang tunjuk kita bagaimana untuk jadi orang yang baik. Sebab itu saya, kalau duduk, saya bercerita dengan isteri saya bercerita dengan anak saya tentang guru saya suka nangis. Sebab saya dah tak ada guru yang hidup di muka bumi. Guru-guru saya semua baik, terlalu baik dengan saya. Terlalu baik. Walaupun saya tak pernah, saya nak, dah lama tak jumpa guru saya. Antara karamah guru saya ni, salah satu, iaitu salah seorang guru tasawuf dan guru fiqh dia, iaitu Baba Mat Sendawa. Orang petani. Dia duduk di Makkah, di Bukit Ajat, Jamalul Ajat. Saya hampir balik, dah hampir 2 tahun saya tak pergi ke Makkahul Mukarramah. Jadi dah lama tak jumpa dia. Antara karamahnya, guru saya dia khadam. Dia ada seorang yang khidmat dengan dia. Bukan khadam jin tu, bukan. Yang khidmat dengan dia, yang bawa beg dia, yang dia ada tukang khidmat. Jadi satu hari saya melakukan umrah, saya sampai di Makkah. Dah sampai 3 hari Ustaz, saya terlupa. Selalu bila saya sampai hari pertama, saya terus naik jumpa Syekh saya. Bulan tu saya lupa. Saya boleh terlupa. Saya sibuk dengan umrah, saya terlupa jumpa guru saya. Apa berlaku? Ini karamah guru saya. Antara salah satu karamah dia bagi tahu dengan orang kawan saya yang berkhidmat dengan dia. Dia kata, mu turun Masjid Haram, mu cari Mat Nizam. Tolong cari Mat Nizam. Nama saya Ahmad Nizam, jadi dipanggil Mat Nizam. Mat Nizam, dia kata, cari Mat Nizam. Jadi sahabat saya yang berkhidmat dengan guru kami ni, dia tanya, Mak Nizam ni ada telefon baba? Dia kata, ada tak telefon baba? Baba senyum. Masa tu bukan senang nak pakai telefon. Sekarang semua anak-anak ada telefon satu kau. Saya tak ada telefon dia, tapi dia tahu saya ada kat bawah. Ini hebatnya guru. Hebatnya guru yang bertakwa kepada Allah. Naluri dia sehampir sama dengan naluri seorang ibu dan seorang ayah. Ini jaga. Naluri seorang guru yang hampir kepada Allah, naluri dia sama, hampir naluri dia dengan naluri seorang guru dan naluri seorang ibu dan naluri seorang ayah. Kamu sakit, ayah kamu akan rasa tak sedap hati saja. Kita rasa duduk, rupa anak kita sakit dekat sekolah. Guru yang bertakwa kepada Allah hampir sama dengan naluri seorang ibu dan seorang ayah. Ini guru kami sebut macam ni. Ketika saya tak naik, guru saya beritahu dengan khadam dia, dia kata, saya cari Mak Nizam di Masjid Haram. Kawan saya kata apa dalam masa dia jumpa saya, macam mana aku nak cari engkau? Dia kata, Masjid Haram ni besar, ramai orang Masjid Haram ni. Dia cari hari pertama tak jumpa, hari kedua tak jumpa, hari tiga tak jumpa. Kabar dengan baba, dia kata, baba saya tak jumpa lah Mak Nizam. Guru saya senyum.
masa hari yang kelima, kelima ke hari keempat, ketiga ke kelima, saya ingat. Saya tengah buat sa'i Safa Marwah. Daripada Safa ke Marwah, masa tu saya berasa dalam hati, guru saya ada ni. Saya berasa kuat dalam hati saya, guru saya ada ni. Saya toleh paling sebelah kanan, dia senyum. Dia kata, mari bila? Soalan yang saya masih ingat sampai sekarang, yang menjadikan saya berhati-hati dengan guru saya kerana saya telah melakukan kesilapan. Apa perkataan ini, tuan-tuan? Sampai bila? Dia kata. Baik. Pada kalian, perkataan ini tak ada apa-apa kan? Sampai bila? Tatkala ia keluar perkataan sampai bila, jika diiringkan dengan kecil hatinya, maka hilang keberkatan ilmu selama mana kita belajar dengan dia. Dijaga. Ketika hilang keberkatan ilmu, baik apa yang saya nak beritahu dengan kamu? Ketika hilang keberkatan ilmu, kamu cuma ada ilmu pada kerongkong kamu. Tapi kalian tidak akan ada kemuliaan ilmu yang disediakan oleh Allah kepada orang yang diberikan oleh Allah ilmu. Apa dia? Daripada sudut rohaninya, ketakwaan kepada Allah. Daripada sudut dunianya, seluruh pembendaharaan dunia ini diberikan kepada ahlul ilmi. Ini dunianya. Tempatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia akhirat macam tu. Itu Syekh kami tak pernah keluh kesah dengan rezeki. Tak pernah. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab kemuliaan ilmu itu Allah kurniakan kepada mereka yang memperolehi tempat ahlul ilmi pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian, anak-anak yang saya kasih sekalian, dalam perjalanan kalian untuk menuntut ilmu, saya ringkaskan, jaga perkara-perkara. Yang pertama, adab dan akhlak kita pada tempat guru dan pada tempat kawan-kawan. Dan juga adab kita dengan ibu dan ayah. Jangan kalian lupa ni. Sebab jika ini tak ada, maka kalian tidak akan dapat tempat sebagai seorang ahli ilmu. Perkara yang paling kita takut adalah kita sedang berada pada zaman yang Nabi sebut Al-Quran itu berada di kerongkong-kerongkong mereka. Ini yang kita takut. Zaman itu kita sedang lalui. Zaman itu kita sedang hampiri. Kita takut kita berada dalam golongan yang Nabi sebutkan sebagai salah satu hadis tentang hadis fitan itu. Hadis hampirnya kiamat. Kedua, dalam perjalanan ilmu, bertakwalah kepada Allah. Jaga semua perkara yang Allah larang dan buat segala perkara yang Allah suruh. Ketiga, perbanyakkan takarrub kepada Allah, hampir dengan Allah. Kita tak mungkin dapat ilmu, dapat harta, dunia dan akhirat, melainkan kita dekat kepada Allah, sering mengadu dengan Allah, sering minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat nak mengaji memang kata ulama kena cerdik. Tetapi cerdik saja tidak cukup jika mana kita melupakan Allah. Orang yang paling cerdik adalah orang yang mengingati Allah dan tidak pernah lupa anugerah kecergasan acak akal. Pandainya itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kenapa saya suruh begini? Supaya kita dalam pimpinan Allah.
supaya kita tidak salah tempat ilmu kita pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Keempat, ketika kita menuntut ilmu, maka ikhlaskan diri kita dalam perjalanan ilmu ini. Kalau orang tanya, kenapa kamu mengaji? Sebab saya nak jadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Jangan letakkan niat kerana keduniaan. Kenapa kita belajar? Kenapa hafal Quran? Sebab saya nak jadi hamba Allah. Ketika kita niat untuk jadi hamba Allah, kalian jangan risau tentang urusan dunia kalian. Kalian jangan pernah fikir apa masa depan kalian. Kerana setiap masa depan hamba Allah ini telah diatur oleh Allah. Jangan pernah fikir benda itu. Baik, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan semua orang, anak-anak pelajar. Dan tolong doakan saya. Mudah-mudahan Allah kurniakan pada saya husnul khatimah. Boleh? InsyaAllah saya doakan semua anak-anak dikurniakan oleh Allah ilmu yang manfaat, menjadi ahli Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang yang sentiasa dalam pimpinan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya doakan madrasah pusat tarbiyatul amal dalam barakah, dan Allah selesaikan semua masalah, dan Allah anugerahkan pertolongannya demi pertolongannya, nusrah demi nusrahnya dalam semua kerja dan tugas-tugas kita, orang yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan mukhlisin, sabirin, dan moga-moga kita kuat dalam istiqamah dalam meneruskan akan kerja-kerja ini. Kerana apa? Kita tidak akan berada pada tempat ini jika tidak ditakdirkan oleh Allah. Dan inilah pilihan yang terbaik daripada Allah. Maka Allah pilih kita untuk berjalan atas laluan ini. Kerana apa? Kerana inilah jalan untuk aku ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya selalu ingatkan diri saya, kenapa saya tak boleh jadi doktor? Kenapa saya tak boleh jadi engineer? Saya akademik, saya Alhamdulillah. Agama, saya selalu cakap dengan anak saya. Anak saya cucu, bukan anak cucu. Cakap dengan cucu saya kata, kalau saya tak panggil Tok Ki, saya panggil Tok Wan. Saya cakap, Wan, kalau masa sekolah dulu, saya kalau sekolah agama, saya tak pernah jatuh nombor 2. Sekolah agama, Jah 1 sampai Jah 6, saya tak pernah jatuh nombor 2. Jadi kawan-kawan saya kata, apa, bolehlah sebab saya anak ustaz. Ayah saya guru kat sekolah tu. Dia kata gitu. Saya tak pernah tahun 1 sampai tahun 6. Saya tak pernah jatuh nombor 2. Saya nombor 1 je. Jadi kawan-kawan lain semua tak nak ambil nombor 1 dah. Dia ambil nombor 2, nombor 3. Sebab dia kata nombor 1 saya punya. Kalau akademik, saya tak pernah turun sehingga nombor 5. Tak pernah. Tahun 1 sampai nombor 6, saya akan periksa sama ada nombor 1, 2, 3. Kemudian turun 3, 1, 2. Macam tu lah. Tahun 1 nombor 6. Saya punya UPSR 4A. Itu tahun Allah SWT. Tahun 79. 70, tahun 80. Tahun 80-an, susah nak dapat pelajar yang boleh dapat 4A. Sikit aja orang yang boleh dapat 4A, 5A ni lagi susah nak jumpa. Tahun-tahun tu. Saya Alhamdulillah antara pelajar yang dapat 4A. 4A, 1C. C English. Sampai sekarang saya tak kerti cakap orang putih. Saya tak pandai cakap orang putih.
English C. Zaman tu saya dapat masuk sekolah sains. Saya silap maktab sains tu, sekolah rendah, sekolah maktab sains. Masa tak silap saya lah, dah lupa. Tapi saya, ayah saya tak bagi. Sampai sekarang, saya ingat balik. Saya kata, cantik takdir Allah. Kalau saya masuk sekolah maktab sains masa tu, saya pergi universiti, saya tak jumpa kamu hari ni. Saya tak jumpa kamu hari ni. Ya, mungkin saya dah jadi seorang doktor atau saya dah jadi orang lain. Ya, tapi takdir Allah. Orang tu saya tak bagi. Dia kata, mu duduklah dengan aku. Dia kata, baik takdir Allah. Saya dapat jumpa Ustaz, saya dapat jumpa semua orang, saya dapat jumpa Ustaz semua, saya tak dapat jumpa anak-anak semua. Hari ni saya dapat jumpa semua orang. Ya, inilah. Sebab itu kita jangan menyesal apa yang pernah kita lalui daripada sudut kehidupan ini, kerana kita tidak tahu apa takdir kita. Kita tak tahu. Kalau kita tahu, mudah. Kalau kita tahu, senang. Sebab itu jadilah seorang hamba yang baik. Jadi wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.